Tajuk baru kan? Qadha hajat habis dari itu kan? Bismillah. Dah boleh mula dah? Allahuakbar. Assalamualaikum. Cuba. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Boleh share dalam grup kan, grup WhatsApp kan. Pakai apa, sering mijat kan? Facebook biasa. Lepas tu share macam mana dalam Facebook? Oh, bagi link je lah. Syukur kepada Allah Ta'ala, malam ni kita dapat sambung kuliah kita lah, walaupun orang tak ramai. Tapi mudah-mudahan dapat dimanfaatkan lah. Mungkin ada member-member yang duduk kat rumah tu, yang tengok Facebook ke, ataupun yang kita grup WhatsApp tu, boleh lah hantar link kat mereka, mereka boleh tengok sekali dengan kita. Malam ni kita masuk tajuk yang baru. Betul tak? Tajuk Al-Fitrah. Babul Fitrah. Sebagai buku fiqh, dia menamakan bab ini dengan Babul Fitrah, yang ini the chapter of Fitrah. Fitrah ni nak terjemah pun masalah juga, sebab fitrah tu bahasa Arab. Kalau nak diterjemah pun dia kena terjemah ikut makna lah, ikut meaning. Dan fitrah ni dia ada banyak maksud. Kita bahasa Melayu maybe tak ada masalah lah. Bahasa Melayu, fitrah ni sudah dimelayukan, dipanggil kata pinjaman. Mungkin bahasa-bahasa yang lain, bahasa English umpamanya, fitrah pun sebahagian besar dia tulis bab fitrah juga. Kemudian dijelaskan maksud fitrah itu di bawah definisi. Pasal fitrah ni nak terjemahkan dia ada banyak maksud. Sebagian buku fiqh dia menyatakan babu khisal al-fitrah. Bukan babul fitrah, tapi dia buat bab khisal al-fitrah. Khisal ni maksudnya ciri-ciri fitrah. Khisal makna sifat-sifat atau ciri-ciri. Samalah, itu hanya penggunaan istilah dari sudut bab tabwib. Mana dia bila membabkan tu, dia masuk perkataan-perkataan ikut suka dia lah. Janji dia tak lari daripada fitrah. Ada sebagian buku tulis babu sunanil fitrah, bab sunnah-sunnah fitrah. Kerana fitrah itu juga merujuk kepada sunnah. Dan bila kita bincang tentang definisi nanti, kita akan dapati sebahagian maksud fitrah ialah sunnah, merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Baik. Ada sebagian buku dia tulis siwak, babus siwak wal fitrah, ataupun babus siwak wa khisal al fitrah. Dia masuk siwak terus, kemudian baru dia masuk fitrah-fitrah yang lain. Dari sudut pembabannya, pentabwibkannya itu. Dari sudut bab tu dia terus menamakan babus siwak wa khisalul fitrah, bab siwak dan fitrah. Dia mendahulukan siwak. Memang kita dapati dalam buku-buku fiqh memang mereka membahaskan tentang siwak terlebih dahulu berbanding membincangkan tentang sunnah-sunnah yang lain, ataupun fitrah-fitrah yang lain. Siwak mari dulu, sebab itu dia menamakan terus bab berkenaan dengan babus siwak wal fitrah, ataupun wa khisalil fitrah, ataupun wa sunanil fitrah. Baik. Dan bila kita lihat fitrah ni, pertama makna dia lah definisi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fitrah ni dalam Quran ada beberapa ayat. Antaranya kita boleh lihat dalam surah dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-30, di mana kata Allah, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Antaranya juga ialah dalam surah surah Fatir. Dalam Quran ada satu surah sempena dengan nama Allah Fatir, yakni yang telah memfitrahkan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mungkin ada beberapa lagi ayat-ayat yang lain yang menyebut tentang fitrah. Sementara dalam hadis-hadis Nabi SAW memang ada banyak hadislah tentang fitrah. Sebab itu ulama membabkan dengan babul fitrah. Antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling masyhurlah dalam bab ini ialah hadis di mana Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW khamsum minal fitrah. Kata Nabi khamsum minal fitrah, 5 daripada fitrah. Kemudian Nabi hitung satu persatu, al-istihdad, al-khitan, qassu syarib, natful ibti wa taqlimul asfar. Al-istihdad kata Nabi, itu fitrah. Itulah mencukur bulu kemaluan, istihdad. As-siwak, tak ada hadis ni, tak ada as-siwak. Al-khitan, mana berkhitan, bersunat. Bersunat lah kawan Melayu kan. Bersunat. Arab panggil bersunat, khitan lah. Tak tahu kok Arab ada yang panggil sunat. Tapi orang Melayu lah bersunat, berkhitan lah, berkhitan. Qassu syarib, potong bulu trim misai, qassu syarib. Natful ibti, cabut bulu ketiak. Wa taqlimul asfar, dan juga memotong kuku. Ada hadis yang masyhur juga, antaranya dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sama dengan hadis Abi Hurairah berkenaan, cuma ada pertambahan, dia jadi 10 dan dimasukkan as-siwak. Antaranya kata Nabi SAW, ashrum minal fitrah. Tadi khamsum minal fitrah, 5 daripada fitrah. Ni dia kata ashrum minal fitrah. Kata Nabi SAW, 10 daripada fitrah. Sebab itu kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, al-fitratu kasiratin li'anna Nabi qala ashrum minal fitrah, khamsum minal fitrah. Mana fitrah ni dia kata banyak. Sebab itu Nabi kata 5 daripada fitrah, 10 daripada fitrah. Mana banyak lagi. Apa dia? Qassu syarib. Aisyah pun kata, Nabi kata ada 10 fitrah. Nabi pun menghitung satu persatu. Qassu syarib, menteri misai. Macam tadi jugalah, ada qassu syarib juga. I'fa'ul lihyah, meninggalkan janggut. Tadi tak ada. Hadis mula-mula tadi tak ada meninggalkan janggut. Jeduklah hadis ni. Lagi as-siwak, bersugi, mencuci gigi. Hadis tadi tak ada, tapi hadis ni ada. Intisyaqul ma', masuk air ke dalam hidung, yang ni ketika berwudu. Kita panggil sebagai al-istinsyaq. Bila kita sedut air masuk dalam hidung, kita panggil al-istinsyaq. Sunnah di sisi majoriti, di atas hadis ni dan hadis-hadis yang lain, wajib di sisi segelintir. Wajib tu bahasa hidung tu, tapi segelintir lah. Tapi ulama-ulama hadis yang besar lah, antara Imam Syaukani dan sebagai ulama hadis yang lain, dia kata wajib lah. Kerana hidung ni duduk dalam muka. Muka wajib basuh kan? Hidung wajib juga, dia kata. As-siwak, istinsyaqul ma'. Kemudian qassu syarib, potong qassu syarib sebut tadi. Kemudian istinsyaqul ma', kemudian qassul asfar, potong kuku, tadi ada juga. Kemudian halqul anah, memotong bulu kemaluan, tadi pun ada al-istihdad. Kemudian natful ibti, cabut bulu ketiak, tadi pun ada. Kemudian natful ibti, kemudian ghuslul barajim, membersihkan lubang-lubang yang terpencil pada badan. Lubang pusat kita, lubang-lubang telinga kita, itu al-barajim. Tapi al-barajim lebih merujuk kepada lubang pusat lah, al-barajim. Kerana di situ kadang-kadang kulit kita tak kena air, maka membasuhnya
mestilah, terutama bila kita mandi wajib atau seumpamanya. Sementara kotoran berkumpul di situ. Lagi intiqasul ma', istinja. Hadis tadi tak ada, hadis ni ada. Wa nasitu wa qala rawi wa nasitul ashirah illa an takuna al matmadah. Dan akhir sekali rawi kata aku lupa, aku rasa al matmadah, yakni berkumur. Hadis tadi tak ada, tapi hadis ni ada. Kalau campur-campur hadis Abi Hurairah yang pertama yang saya baca dengan hadis Aisyah, dia jadi 11. Lebih kuranglah. Baik. Dan bila melihat keseluruhan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dari situ ulama mengeluarkan maksud fitrah itu sendiri. Ada ulama yang mendefinisikan fitrah sebagai aslul khalqi, asal-asal kejadian. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, asal-asal kejadian itu aslul khalqi ataupun awalul khalqi. Especially bila kita lihat dalam tafsir-tafsir yang muktabar seperti tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan selain. Berdalilkan ayat Quran, antaranya surah yang saya baca tadi Ar-Rum ayat 30. Allah Taala kata fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah Taala telah memfitrahkan ke atas manusia. Nampak? La tabdila li khalqillah, tidak boleh mengubah akan fitrah Allah. Asal kejadian, maka kita tidak boleh mengubahnya. Kenapa orang lelaki tak boleh orang kata apa, memakai pakaian perempuan ataupun jadi macam perempuan? Kerana ia merubah fitrah. Itulah aslul khalqi, aslu khalqi rajul, mengubah asal kejadian lelaki. Tak boleh lah, kan? Kenapa wanita pun sama tak boleh pakai pakaian lelaki, tak boleh jadi macam lelaki? Kerana itu asal kejadian masing-masing. Lelaki ada kejadiannya, wanita ada kejadiannya. Dan begitu juga dalam hak ehwal yang lain. Kenapa kita tak boleh an-namisah dia panggil, wal mutanammisah, tak boleh cabut bulu-bulu yang ada di muka. Melainkan yang disuruh lah, umpama bulu misai, trim boleh lah, kan? Tapi lain-lain tak boleh. Nak trim bulu kening ataupun nak cukur sementara, dia panggil an-namisah. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari ataupun Muslim daripada Ibn Mas'ud dan selainnya mengharamkan perkara berkenaan. La'anallah an-namisah wal mutanammisah. Nabi kata Allah Ta'ala melaknat an-namisah wal mutanammisah. Wanita-wanita yang mencabut bulu di wajahnya dan yang membantunya mencabut bulu berkenaan ataupun yang mencukurnya. Sebab itu perempuan duk ira bulu kening kan, itu tak boleh. Kalau boleh elakkan isteri kita melakukannya. Melainkan kalau bulu kening dia tu teruk sangat sampai tutup bulu mata, lain cerita lah kan. Tapi in the normal case, bulu-bulu di wajah mesti dibiarkan. Jadi tak perlulah. Kadang-kadang dia buat tu pun bukan untuk suami dia, dia buat untuk orang luar, nak bagi cantik di luar kan. Kalau boleh elakkanlah ya. Dan Allah Ta'ala kata zalika dinul qayyim. Menjaga fitrah ini adalah suatu agama yang teguh. Mana kita kena jaga hal-hal berkenaan. Dan Allah Ta'ala kata walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Ramai manusia yang tidak mengetahui akan fitrah-fitrah ini, lalu mereka merubahnya, lalu mereka mengubah suainya, termasuk juga ajaran agama. Itu juga satu bentuk fitrah. Sebab itu selain daripada definisi fitrah ialah al-Islam, fitrah juga didefinisikan sebagai al-Islam. Fitrah tu ialah Islam. Sebab tu tak boleh ubah ajarannya. Mesti dikekalkan di atas ajaran yang asal atau original. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, setiap yang lahir itu lahir di atas fitrah, yakni Islam. Daripada hadis itu ulama mendefinisikan al-fitrah selain daripada definisi yang pertama tadi, itulah al-khalqu, aslul khalqi, awalul khalqi, awalus sun'ah, atau perkataan yang lain yang seumpama dengannya. Mereka juga mendefinisikan sebagai Islam. Sebab itu tak boleh diubah ajaran Islam. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala kata akan tetapi ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Nampak? Melainkan jika mereka benar-benar mempelajari dan mengerti akan ajaran Islam itu.
Baik. Dan dalam fiqh sebenarnya ayat ni bukan hanya dijadikan hujah oleh para ulama tentang mesti menjaga fitrah. Tapi yang ujung tu juga ialah dia panggil apa? Ramai itu bukan ukuran kepada kebenaran. Pasal Allah Taala kata walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi ramai manusia tidak mengetahuinya. Mana ramai itu bukan maksud ukuran kepada sesuatu kebenaran. Di samping ayat-ayat lain yang menyebut perkara yang sama. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dalam konteks syariat secara am, bahkan secara khusus dalam ilmu fiqh yang kita bincangkan, majoriti dalam banyak kes, banyak pendapat yang menyebelahinya. Memang banyaklah pendapat-pendapat dalam perkara ijtihad yang bersabit dengan fiqh ni. Pendapat majoriti ada pendapat yang kuatlah dan mesti diikuti, tapi tidak kesemuanya. Sebab itu kita dapati ulama-ulama besar, umpama Imam Nawawi, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dalam buku-buku mereka banyak mereka kata dalam satu isu, bila pendapat itu menyebelahi jumhur, dia akan berkata wa hadza ra'yul jumhur ataupun wa hadza qaulul jumhur wa huwa aula bil ittiba'. Inilah pendapat jumhur dan dia lebih layak untuk diikuti. Inilah pendapat jumhur dan ia lebih layak untuk diikuti dalam banyak hal. Tapi ada dalam setengah-setengah kes, bila mereka tidak menjebelahi jumhur, dia akan kata lain pula. Kan? Kerana tidak kesemuanya jumhur tu boleh diikuti. Ada dalam setengah-setengah keadaan mereka tidak bersama jumhur, lalu mereka mempertahankan pendapat yang tidak jumhur itu. Pasal dia duduk situ kan. Macam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala contohnya, dalam banyak hal lah. Macam dalam bersiwak bagi orang yang berpuasa selepas tergelincir matahari. Kalau nak diikutkan, sebahagian besar ulama, kita boleh kata jumhur, hatta yang distandardkan dalam beberapa mazhab, termasuk dalam mazhab Syafi'i, bersiwak selepas gelincirnya matahari, yakni selepas waktu zuhur, itu makruh. Tapi Imam Nawawi kata tidak makruh sama sekali, kerana hadis yang diriwayatkan itu tidak sahih, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi bersiwak dalam keadaan baginda berpuasa dan baginda bersiwak dengan banyak sekali. Antaranya adalah hadis Ibnu Majah, kata sahabat periwayat itu, ra'aitun nabi ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sha'im. Aku lihat Nabi banyak sangat bersugi dalam keadaan dia berpuasa. Jadi dia kata walaupun dia tidak majoriti, tapi itu pendapat yang kuat. Sama juga dalam bab membatalkan wudu bila makan daging unta. Walaupun majoriti kata batal, tak batal. Majoriti fuqaha termasuk standard dalam mazhab Syafi'i dan mungkin ada dalam mazhab-mazhab yang lain, dia kata tak batal makan daging unta. Tapi saya kira ulama-ulama hadis kata batal, termasuk al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad wahwa qaulu ahli al-hadis qatibah. Yang kata batal ni ialah pendapat ahli hadis keseluruhannya. Sebab itu bila kita lihat ulama-ulama fiqh yang ada latar belakang hadis seperti Al-Imam Nawawi dan mungkin ada sebahagian yang lain, dia kata batal. Dan Al-Imam Nawawi dengan jelas sebut dalam Syarah Sahih Muslim, wa sahha fihi hadisan, hadisul Barra wa hadis Jabir bin Samurah. Wa hadzal madhhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Kata Imam Nawawi, sahih padanya dua hadis. Satu hadis Al-Barra, satu hadis Jabir bin Samurah, yang kedua-duanya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Di mana kata Nabi, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam. Berwudulah bila kamu makan daging unta, dan tak perlulah kamu berwudu bila kamu makan daging kambing. Jadi dikata telah sah padanya dua hadis, dan ini adalah pendapat yang kuat. Ataupun dikata wahazal mazhabu aqwa dalilan, mazhab ini adalah mazhab yang kuat. Wa in kana al-jumhur ala khilafihi, walaupun majoriti tidak bersama dengannya. Mana dalam kes ni dia kata walaupun majoriti kata tak batal, tapi pendapat yang kata batal walaupun dia tidak majoriti, walaupun hanya segelintir ulama yang kata batal, ia adalah pendapat yang kuat dengan dalil-dalilnya. Itu kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang ni dalam kes ni dia sokong yang minoriti lah.
Sama juga dalam beberapa kes yang lain. Antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, berpendapat bahawa Madinah macam tanah haram, macam Mekah. Dalam pendapatnya yang qadim, yang lama, dia ada dua pendapat. Satu pendapat yang lama, satu pendapat yang baru. Pendapat yang baru dia kata Madinah tidaklah seumpama Mekah dari sudut kehormatannya. Boleh diburu haiwan di sana, boleh dicabut pokok-pokoknya dan seumpama yang demikianlah. Dan itu adalah pendapat majoriti kerana tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan akan larangan berkenaan dilakukan di Madinatul Munawwarah. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang lama, dia kata kehormatannya seumpama tanah haram, tidak boleh diburu haiwan padanya, tidak boleh dicabut pokok-pokok dan seumpamanya, tidak boleh diambil barang-barang yang ditinggalkan ataupun yang hilang melainkan untuk dicari tuannya. Mana kehormatan Madinah ni sama macam Mekah. Pendapat dia yang lama yang dia telah perbaharui dalam pendapat yang baru. Pendapat dia yang baru ni bersama majoriti lah. Tapi pendapat dia yang lama sebenarnya tidak ada ulama yang berpendapat sedemikian. Hatta kata Al-Qadhi Iyad dinukilkan juga oleh Imam Nawawi, dia kata tidak ada ulama yang berpendapat sedemikian melainkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia kata inni lam ara man zahaba bizalika atau man qala bizalika illa Asy-Syafi'i. Aku tak lihat orang yang berpendapat sedemikian melainkan hanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa komentar An-Nawawi? Imam Nawawi kata dalam Syarah Sahih Muslim, dia kata lan tadurruhu mukhalafatuhu idza kanatis sunnah ma'hu. Imam Nawawi kata tidak ada kemudaratan langsung untuk menyalahi mereka, yakni jumhur, jika sunnah berada di pihak Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maknanya Al-Imam Syafi'i sokong pendapat maknanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala sokong pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang lama walaupun dia tidak bersama majoriti. Dan Imam Nawawi kata tidak ada masalah untuk kita tidak ikut majoriti ataupun tidak jadi masalah kepada Al-Imam Syafi'i walaupun dia tidak bersama majoriti, asalkan sunnah bersamanya. Nampak? Jadi majoriti bagus dalam banyak isu, tapi dalam setengah-setengah keadaan mungkin yang minoriti itu lebih menepati yang hak, yang benarlah, yang betul lah. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam muqaddimah tafsir, dia memberi saranan yang amat baguslah dalam hak ehwal hukum, terutama jika ia melibatkan perselisihan. Dia kata jika berlaku khilaf dalam satu isu, hendaklah kita menyatakan keseluruhan pendapat-pendapat yang ada. Wa ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf an tustau'ab al-aqwal fi zalikal maqam summa yunabbih as-sahih minhu summa yunabbih ala as-sahih minhu wa yubtil al-batil. Dia kata pendapat yang paling bagus ataupun perkara yang paling bagus bila berlaku khilaf dalam satu isu, especially isu hukum lah, hendaklah dia menyebut keseluruhan pendapat-pendapat yang ada. Kemudian dia sebut yang sahih, hak mana hak sahih. Kemudian dia sebut juga yang dhaif ataupun yang batil. Dan dia kata siapa-siapa yang menyebut satu perkara khilaf tidak menyatakan keseluruhan pandangan ulama, dia adalah orang yang kurang, yakni tak berilmu lah. Wa man haka khilafan fi mas'alatin wa lam yasta'ib aqwalan nas fiha fahuwa naqis. Kata beliau, siapa-siapa yang menyebut satu benda khilaf tapi tak sebut pendapat-pendapat ulama keseluruhannya, maka dia ada orang yang kurang, naqis. Ilmu dia tak banyaklah ataupun dia tak cukup. Tak bolehlah macam tu dia kata. Jadi jika ada perkara itu diperselisihkan, adalah menyebut keseluruhan pendapat ulama. Kemudian dia menyatakan yang mana sahih dan yang mana tidak sahih. Dia kata apa? La'alla ayyakuna as-sawab fi tarkihi. Kenapa kita kena sebut semua pendapat ulama? Takut-takut yang benar berada di pihak yang lain. Kalau kita duk pegang hak tu saja, kan? Tak tengok hak lain. Dia kata takut kebenaran berada pada pihak yang lain. Jadi dia kata, ataupun jika dia menyebut satu khilaf, au yahki al-khilaf walam yasta'ib aqwalan nas wa yutalliquha fa wa naqis aidan. Ataupun bila disebut satu perkara sedangkan dia tahu benda tu khilaf tapi dia sebut satu pendapat saja, dia adalah orang yang naqis, makna orang yang tidak cukup. Jadi kena sebut secara keseluruhan dan lihat perbincangan para ulama. Balik pada yang tadi, makna majoriti ini bukan jadi satu syarat lah.
Kalau nak kira majoriti, kan? Nabi masa mula-mula dia berdakwah, dia seorang saja. Jadi kalau kita nak pegang majoriti betul dalam semua hal, jadi kalau kita duduk zaman Rasulullah SAW, kita tak ikut Nabi ya. Kita ikut Quraisy ya. Ya tak? Sementara ulama-ulama telah menaskan majoriti bukanlah ukuran kebenaran secara mutlak. Walau bagaimanapun, dalam isu-isu fiqh ini majoriti lebih menepati kebenaran, tapi tidak kesemuanya ya. Baik. Jadi makna fitrah itu maksudnya ialah aslul khalqi, asas-asas kejadian. Maksudnya juga ialah al-Islam, dan fitrah juga didefinisikan oleh sebagian ulama, especially ulama-ulama fiqh yang kita sebut sebagai fuqaha. Dia kata fitrah ini ialah sunnah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas hadis-hadis yang telah saya baca, Nabi kata khamsum minal fitrah, ashrum minal fitrah, 5 daripada fitrah, 10 daripada fitrah, merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tubuh badan kita, especially yang berkaitan dengan tubuh badan kita, potong misai, simpan janggut, hal-hal yang saya sebut daripada hadis Abi Hurairah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kesemuanya merujuk kepada sunnah-sunnah yang ada pada tubuh badan kita. Jadi dia very related dengan fitrah yang disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah asas-asas kejadian manusia. Jadi walaupun dia sunnah Nabi, tapi dia yang bersabit dengan tubuh badan kita, kan? Trim misai, simpan janggut, bersihkan lubang-lubang pada badan, berkhitan dan hal-hal seumpama itu. Baik. Kemudian kita pergi poin yang pertama, itu definisi ya. Disunatkan bersiwak pada setiap masa. Ini disepakati oleh para ulama, hatta dimatangkan dalam matan mazhab Syafi'i, umpama matan Abi Syuja', matan An-Nihayah wa Taqrib oleh al-Imam Abi Syuja', katanya wa yustahabbu as-siwak fi kulli halin, dan digalakkan bersiwak pada setiap masa dan keadaan. Istahabbu siwak fi kulli halin illa li sha'im ba'da zawal. Digalakkan bersiwak kepada dalam setiap masa dan waktu, melainkan kepada orang yang berpuasa selepas gelincir matahari. Dia sebut dalam konteks mazhab Syafi'i lah ya. Tapi nak cerita, beliau telah mematangkan bahawa bersiwak walaupun dalam konteks mazhab Syafi'i digalakkan pada setiap masa dan pada setiap ketika, dan itulah juga yang disebut dalam mazhab-mazhab yang lain dalam buku-buku fiqh mereka. Di atas hadis-hadis yang banyak lah. Antaranya hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Saya kira dalam bab siwak, itulah hadis yang paling masyhur sekali. As-siwaku matharatun li fammi mardatun li rabbi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya. Tapi diriwayatkan secara mausul, yakni dengan sanad yang bersambung dalam Sunan An-Nasa'i. Kata Nabi, siwak itu suci bagi mulut, redha bagi Tuhan. Siwak adalah sunnah para nabi radhiyallahu alaihi wassalatu wassalam. Siwak ni bukan hanya sunnah Nabi SAW, tapi dia juga adalah sunnah para anbiya, para nabi dan rasul. Di atas beberapa hadis, antaranya ialah hadis Ahmad daripada Abi Ayyub Al-Ansari, di mana kata Nabi SAW, arba'un min sunanil mursalin as-siwak. Ada 4 sunnah para rasul, kata Nabi. Dia sebut 4. An-nikah, as-siwak, an-nikah, as-siwak, at-ta'atur, berkahwin, bersiwak, memakai wangi-wangian. Satu lagi anda lupa. As-siwak, an-nikah, al-haya, dan juga malu. Jadi an-nikah, as-siwak, al-haya wa ta'atur. Bernikah, bersiwak, malu, dan juga memakai wangi-wangian. 4 ni adalah sunnah para anbiya, kata Nabi SAW dalam hadis berkenaan. Jadi dia adalah sunnah para anbiya. Pasal bersih kan? Betul tak? Siwak menyucikan mulut dan mendekatkan diri kepada Allah, saya dah sebut tadi. Hatta Nabi SAW bila bangun bertahajud kepada Allah, Nabi akan bersiwak terlebih dahulu. Karena Nabi idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Kata Huzaifah dalam Sahih Muslim, Nabi bila bangun sembahyang malam, setengah riwayat kerana Nabi idza qama liyatahajjad yashusu fahu bisiwak. Nabi bila bangun di tengah malam, Nabi akan bersiwak. Nabi akan menggosok mulutnya dengan siwak. Nabi bila bangun bertahajud,
Nabi akan menggosok mulutnya dengan siwak. Ada dua riwayat itu ya. Ada dua lafaz yang saya baca. Siwak boleh dengan apa sahaja tetapi afdal kayu arak. Kerana siwak-siwak ni maksud ialah isti'mal ud li tanzifil asnan. Minas sufrah wa nahwaha. Itu dipanggil pentakrifan siwak dalam buku-buku fiqh. Sebagainya yang saya ingat kata mereka siwak ialah menggunakan kayu untuk menyucikan mulut daripada kekuningan dan hal-hal seumpamanya, daripada bau mulut dan seumpamanya ya. Jadi apa-apa sahaja kayu, kerana menjadi tradisi orang Arab bersiwak dengan kayu yang kita sebut sebagai kayu arak. Duk jual tu lah 2,5 yas, 3 yas satu batang tu kan. Hatta dalam sunnah Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik katanya kana Nabi yatasawwaku bil arak. Nabi SAW bersiwak dengan arak. Walaupun hadis itu dhaif, tapi saya kira majoriti fuqaha menyatakan kayu yang afdal untuk bersiwak ialah kayu arak. Dan sebenarnya bersiwak boleh dengan apa sahaja, kerana yang dituntut dalam hak ehwal bersiwak ialah membersihkan mulut. Boleh guna bau gigi, boleh guna apa sahaja. Hatta Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan sesiapa yang menyucikan mulutnya dengan jarinya, dengan syarat jarinya ni kasar, kan dah tak ada benda, gosok dengan jari, hasalalahu ba'das sunnah. Mana dia telah mendapatkan sunnah itu, sunnah membersihkan mulut. Dah tak ada benda kan, kamu gosok dengan jari. Kuku panjang sikit, korek-korek sikit. Jadi dia sudah mendapatkan pahala bersiwak insya-Allah taala di sisi beliau dan sekira ulama-ulama yang lain. Walaupun sebagai kata tak. Sebagai ulama Syafi'i yang lain kata kalau siwak dengan jari tidak terhasil sunnah siwak. Tapi dia satu perkara yang ijtihad masing-masing lah. Tapi saya kira pendapat yang benar ialah as long as membersihkan mulutnya. Walaupun dengan jarinya, seumpama disebut oleh Imam Nawawi, maka terhasillah sunnah siwak. Walaupun tidaklah exactly 100% macam dia guna kayu ataupun berus gigi. Of course lah tidak sama. Tapi kalau dia buat hak tu, mana alhamdulillah, insya-Allah taala tidak ada masalah sama sekali. Baik, dan ini tempat-tempat yang digalak bersiwak. Pertama, bangun tidur. Saya dah baca hadis Huzaifah bin Al-Yaman yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Yang kedua, ketika qiyamul lail juga merujuk kepada hadis yang sama, dua lafaz yang telah saya baca. Yang ketiga, semayang. Of course lah nak semayang, mulut kena bersih. Maka amat-amat digalakkan. Sementara Nabi sebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salah. Kata Nabi, jikalah aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali mereka nak semayang. Jadi asal nak semayang saja siwak, asal nak semayang saja siwak, asal nak siwak saja semayang. Kan? Dan di sana ada juga perbincangan ulama yang lain. Boleh tak nak bersiwak dalam masjid? Sebagai ulama memakruhkan. Umpama yang standard dalam mazhab Maliki, bersiwak dalam masjid dimakruhkan. Especially bila bersiwak di atas tika-tika semayang. Bila time nak semayang sebelum angkat takbir tu, masa itulah dia sibuk nak siwak. Kenapa mereka memakruhkan? Pertama ialah kerana dibimbangi mereka akan mencemarkan masjid dengan membuang kotoran-kotoran dalam gigi-gigi mereka. Yang kedua ialah tidak beradab lah. Tak nak semayang. Kan? Yang di mana bila dia semayang berjemaah, ada sahabat di kanan kirinya. Jadi dia kata tak elok sangat. Macam tak beradab. Sementara Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, antaranya dalam hadis Ahmad, Nabi kata, kalau tidak aku menyusahkan umatku, aku akan suruh mereka bersugi ketika semayang, ketika wudu. Laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwak ma'a kulli wudu. Inda kulli solah ma'a kulli wudu. Kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, Nabi kata aku akan menyuruh mereka bersugi ketika nak semayang, tapi ada tambahan bersama-sama dengan wudu. Dan kata para ulama, especially Malikiyah, itulah tempat wudu yang paling bagus. Itulah kita berwudu, kita bersiwak semasa wudu. Kerana bila kita siwak, kita komo kan. Kita siwak, kita basuh tangan, kita komo. Maka itu lebih baik dan lebih menepati kemaslahatan pembersihan mulut itu sendiri. Tapi kita tak nafi sebagai ulama masih menggalakkan kita bersiwak tanpa wudu. Walaupun ketika nak semayang, sekira-kira kita tidak menyakiti kawan sebelah menyebelah kita. Kan? Bila dia nak angkat takbir tu, dia gosok-gosok sikit, simpan. As long as dia tak menyakiti sebelah menyebelah, masih tertakluk di atas hadis, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salah
Kalau aku tidak menyusahkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali nak semayang. Masih tertaluk kepada hadis yang am. Bolehlah insya-Allah taala. Cuma sebaik-baiknya kita berwuduk sebelum itu. Kerana tak ada syarat. Bila Nabi kata kalau aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku suruh mereka bersugi setiap kali nak semayang, tak ada syarat ketika nak angkat takbir tu. Macam Allah Taala katalah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ayat surah Al-Maidah ayat ke-6 misalnya kita yang telah kita bincang pasal pernah sebutlah sebelum ni pasal wuduk tu, bila Allah Taala kata wahai orang beriman, ketika kamu berdiri nak semayang, kamu ambil wuduk. Tak jadi syarat masa kita nak angkat takbir tu kita ambil wuduk. Before tu lagi. Jadi samalah dalam hak awal bersugi dalam konteks yang sama. Kan? Jadi tak ada syarat masa nak angkat takbir tu duduk tonyoh-tonyoh. Sebaik-baiknya sebelum kita nak masuk masjid tu kita dah tonyoh-tonyoh dan berkomor. Itu lebih baik. Jadi asal nak takbir je, jadi tak ada syarat lah. Tapi kalau orang buat pun as long as dia tidak menyakiti orang sebelah menjulah, maka tidak ada masalah. Dan as long as dia tidak buang kotoran yang ada dalam mulutnya keluar ke kawasan masjid, itu boleh jadi haram lah ya. Sebab itu ulama-ulama Maliki memakruhkan hal berkenaan. Selepas makan, of course lah, bila kita makan mulut kita bau. Baca Quran pun sama. Dan dikiaskan dalam hak awal zikir, kerana memang ada hadis yang Nabi sebut dalam Sunnah Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib, innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama khalfahu al-malak fayadnu minhu wa yastami' li qira'atihi hatta yad'afahu ala mawdi' fihi falam yakhruj min fihi syai'un min al-Quran illa sara fi jawfil malak fatahiru afahakum bil Quran. Kata Nabi, bila seorang itu bersiwak kemudian dia semayang, malaikat akan mendekatinya dan akan mendengar apa yang dia baca. Sehingga malaikat meletakkan mulutnya pada mulutnya. Mulut malaikat duduk kat mulut kita. Dan Nabi kata tidak ada apa yang dia baca daripada Quran, malaikat bacaan itu akan jatuh dalam perut malaikat. Maka sucikanlah mulutmu untuk Al-Quran. Sebab itu bila nak baca Quran, amat-amat kita digalakkan bersiwak. Dan dikiaskan dalam hak ehwal yang lain seperti nak berzikir, nak belajar, bahkan sebagai ulama Syafi'i mengkiaskan di atas hal berkenaan. Ketika mulut berbau, of course lah. Sehingga dalam matan Abi Syuja' dimatankan oleh beliau Al-Imam Abi Syuja' dalam matan Nihayah wa Taqrib, dikata wa yustahabbu as-siwak fi kulli halin illa li sha'im ba'da zawal wa huwa fi salasa mawadhi' asyaddu istihbaban. Kemudian dikata inda taghayyuril fam min azmatin wa ghairiha. Kata Al-Imam Abi Syuja' dalam matannya, amat-amat digalakkan bersiwak dalam 3 keadaan. Nombor 1 disebut ketika berubah bahu mulut daripada makanan atau seumpamanya. Mana bila mulut kita berbau, maka digalakkan ya. Al-Imam siapa nama tu? Pengarang Subulus Salam tu, As-San'ani rahimahullahu taala. Tak pernah dengar? Yang syarah Bulughul Maram tu lah, Subulus Salam kan, ada, asal ada kitab ni kot. Ada Syekh. Syarah Bulughul Maram, Subulus Salam ada kan? Tak ada eh? Banyak surah ada. Saya rasa macam ada, tengok. Itu Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Dia ulama besar mazhab Syafi'i ya. Nampak? Adalah sebahagian pendapat beliau yang bagus juga. Dulu ada kes kan, orang kata apa? Istimna pada bulan puasa tak membatalkan wudu. Orang duk kutuk Albani kan. Mengeluarkan mani dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan tidak membatalkan wudu. Sebenarnya beliau juga berpandangan sedemikian dalam bukunya Subulus Salam. Jadi pendapat tu bukan Albani seorang lah. Ulama besar Syafi'i ni pun berpendapat sedemikian. Walaupun tak samalah dengan majoriti para ulama. Tapi nak cerita ada beberapa ataupun segelintir ulama yang berpandangan sedemikian. Orang duk kutuk Albani seorang, padahal bukan dia seorang. Hak ni pun kata macam tu juga. Tapi hak ni ulama besar. Jadi orang tak sebut lah. Kan? Ketika belajar, dikiaskan. Ketika masuk rumah pun sama. Kerana Nabi SAW bila masuk rumah, apa baginda buat mula-mula sekali? Bersiwak. Di mana Syurah bin Hani daripada bapaknya bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dia tanya apa yang Nabi buat bila Nabi masuk rumahnya. Bi ayyi syai'in bada'a Rasulullah idza dakhala baitah. Faqalat Aisyah bisiwak.
Syuraih bin Hani tanya Rasulullah, tanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hani yang tanya tu, Syuraih ni anak kepada Hani. Jadi kata daripada bapaknya, yakni Syuraih, tanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang Hani ni dia banyak tanya Aisyah dalam banyak kes. Antaranya dalam kes ni dia tanya Aisyah bila Nabi masuk rumah apa yang Nabi buat mula-mula sekali. Aisyah kata bisiwak. Nabi siwak. Jadi ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita duduk dalam rumah nak cakap dengan isteri, nak bermesra dengannya, jadi mulut tu kena bersihlah ya. Kemudian lain-lain fitrah, trimisai, saya dah sebut tadi. Hadis Abi Hurairah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dua-dua ada sebut qassus syarib, yakni memotong misai. Kan? Macam mana ni tak potong ni, cukur terus. Hasalalahu ba'du sunnah, terhasillah baginya sebahagian sunnah. Jadi misai, tapi sebaik-baiknya trim lah. Pasal perkataan qassus syarib mana potong misai. Ataupun ihfa'us syarib, setengah hadis sebut ihfa'us syarib mana trim misai. Dan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan Al-Majmu' menyatakan al-mukhtar ayaqussahu hatta yabdu tarafus syafah. Sebaik-baiknya dia mentrim, mana dia potong, bukan cukur macam ni. Sehingga tidak ada misai yang mencecah bibirnya. Jadi kalau kita ada misai, kita trim saja macam abang tu, tak kena bibir. Dah kira okey dah tu. Terbaik, bukan dah kira okey, mana terbaik. Tapi kalau cukur pun insya-Allah taala dapat pahala sunnah juga. Macam Imam Syafi'i lah. Anak murid dia Yunus bin Abdul A'la, dinukilkan dalam buku-buku mazhab Syafi'i, hatta Imam Nawawi pun sebut dalam Majmu' tak silap saya. Imam Syafi'i ni dia bukan cabut bulu ketiak. Bulu ketiak patut cabut. Kan? Tapi dia cukur. Dia pun tanyalah Imam Syafi'i pun jawab. Dia kata alim tu anna sunnah an-natah walakin la aqwa 'alal wajh. Imam Syafi'i kata aku tahu sunnah ni cabut, tapi aku tak tahan sakit. Maka dia pun cukur. Jadi samalah misai kita trim lah ya. Dan sebaik-baiknya misai ni kena trim walaupun sedikit. Jangan dibiarkan sehingga mencecah mulut sampai nak makan pun susah. Pasal ada hadis juga. Sebab itu segelintir lah ulama mengharamkan misai dibiarkan sehingga nampak macam tak bagus. Lebih daripada parah bibir. Kerana hadis Abi Dawud daripada Zaid bin Arqam, laisa minna man lam ya'khus min syaribihi syai'an. Nabi kata bukan di kalangan kami orang yang tidak langsung memotong misainya. Ada banyaklah pentafsiran dari sudut hadis itu. Tapi sebaik-baiknya kita potong jugalah ya, jangan dibiarkan langsung. Melainkan kalau misai kita tu memang macam orang kata apa? Tumbuh dengan tak tumbuh tu begitu je kan. Nak kata tumbuh pun tidak, nak kata tak tumbuh pun tidak kan. Macam segar nak tumbuh tu tak apa. Tapi kalau dah tumbuh lebat, sebaik-baiknya trim lah di atas hadis berkenaan. Simpan janggut, khaliful majus kata Nabi. Jangan sama dengan majus, penyembah api. Khaliful musyrikin, jangan sama dengan orang musyrikin. Wahfus syawari' wa'ful liha. Trim misai, simpan janggut. Setengah riwayat wa arkhul liha. Lebatkan janggut. Lebatkan janggut. Ataupun setengah riwayat Abi Hurairah dan Sahih Muslim, wafirul liha. Lebatkan janggut. Mana bagi lebat sungguh. Taufir mana betul-betul lebat. Anak pun kita tak lebat sangat ni, nak kena bagi lebat lagi ni. Beli ubat ke taruh bagi lebat kan? Harus, tak ada masalah. Kan? Bagi lebat syok juga kan jambang. Sekarang ada ubat jual bagi ni kan. Jambang tu syok juga kan. Tak apalah, cukup lah ni. Ni pun dah kira potong ni. Tak boleh juga ni. Saya kalau panjang sangat saya potong sikit. Potong sikit tu sebenarnya dia sebahagian kata tak boleh potong lah. Dia mengharamkan memotong janggut. Kerana dia melihat menyimpan janggut ni wajib. Tapi dia tidak majoriti. Adapun majoriti kata menyimpan janggut ni hanya sunnah saja yang merujuk kepada fitrah. Di mana fitrah ni dalam hak ehwal seumpama ini dia tidak wajib. Itu pendapat majoriti. Baik Syafi'i, baik Maliki, baik Hambali, baik Hanafi. Majoritinya ialah tidak wajib. Trim misai dan memotong janggut tak wajib, dan membiarkan janggut tak wajib lah.
Kerana fitrah ni dia sunnah, dalam haiwan yang seumpama itu dia sunnah. Jadi dia kata tak wajib simpan lah. Sebab itu bila dia kata tak wajib simpan, bila kita simpan kita boleh potong lah sikit. Sementara dalam Sahih Bukhari, kana Ibnu Umar iza hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi fama fadala akhazahu. Ibnu Umar bila dia haji atau umrah, dia akan menggenggam janggutnya dan apa-apa yang lebih dia potong. Jadi janggut saya ni kita kata okeylah ni. Lebih potong kan. Sebab itu saya kira sebahagian besar ulama jugalah tidak mengharamkan, kerana majoriti mereka melihat menyimpan janggut hanya sunnah saja. Jadi memotongnya tidak haram. Siapa-siapa yang kata simpan janggut itu wajib, memotongnya haram. Dan dia tidak menjadikan hadis Ibnu Umar itu sebagai hujjah, kerana dia tidak marfu' kepada Rasulullah SAW. Hanya mauquf di atas Ibnu Umar sahaja, sementara yang dilakukan oleh beliau ketika haji dan umrah, tapi tidak setiap masa. Jadi sebaik-baiknya tinggallah. Dan jangan potong. Apa? Panjang mana? Lagi panjang lagi bagus. Tapi jagalah janggut tu kan. Jangan nampak kusut masai sangat kan. Cabut bulu ketiak saya dah sebut tadi. Potong kuku sama. Potong kuku juga termasuk dalam al-fitrah. Dan dia sunnah di sisi majoriti para ulama, potong kuku. Cuma mereka amat menggalakkan jangan kita simpan kuku kita melebihi daripada 40 hari. Sama juga dalam hal-hal yang lain seperti bulu ketiak, seperti bulu kemaluan. Jangan kita lebih daripada 40 hari. Kerana Nabi SAW dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik, kata beliau, waqatalana Rasulullah fi qassi syarib wa naftil wa halqil anah wa naftil waqatalana Rasulullah fi qassi syarib wa naftil ibti wa halqil anah wa qasful asfar ala natruk aksar min 40 lailatan. Kata Anas bin Malik, Nabi telah memberi waktu kepada kami. Apa dia? Dari sudut memotong misai, dari sudut memotong bulu kemaluan, dari sudut memotong kuku, dan dari sudut mencabut bulu ketiak, supaya kami tidak membiarkannya lebih daripada 40 hari. Sebab itu, walaupun kita kata tak wajib, tapi sebaik-baiknya jangan lebih daripada 40 hari. Kuku of course lah, bila lebih daripada 40 hari kotor. Dan bila kita berwuduk takut-takut tidak bersih. Sementara yang lain tu amat tidak elok lah, lebih 40 hari panjang. Aduh. Potong lagi bagus. Nampak? Timbul isu bagaimana kita potong baik bulu-bulu yang berkenaan hatta kuku kita, adakah disunahkan kita menanam atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada hadis yang sahih Nabi SAW bila potong kuku, ataupun Nabi menyuruh para sahabatnya bila memotong hal-hal yang berkenaan menanamnya. Dan setahu saya kalau ada sekalipun hadis itu tidak sahih. Umpama hadis yang diriwayatkan dalam Al-Bazzar, At-Tabrani, dan juga Al-Imam Al-Bukhari pada sebut, tapi bukan dalam sahihnya, tapi dalam Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad kan, buku yang Bukhari karang, Tarikh Baghdad. Adalah hadis itu diriwayatkan, itulah hadis daripada Mil bin Misrah. Mil bin Misrah atau Misrah, dengan sin ke dengan shin, saya tak ingat, lama tak baca kan. Di mana beliau bila dia potong kuku, dia akan menanamnya. Wa kana sahiba Rasulullah SAW, dan dia adalah sahabat Nabi SAW. Dia bersama dengan Rasulullah. Idza qallama kata kata anaknya tak silap saya, atau kata periwayat, idza qallama asfaruhu jama'aha thumma yadfinuha fil ard. Bila dia potong kuku, dia akan menghimpunkannya, kemudian dia tanam di bumi. Dia tanamlah. Hatta Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam sebahagian buku, antaranya dalam Al-Mughni, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah, dia ditanya bila seorang potong kuku, ayatfinuha fil ardi au yulqiha, adakah dia nak tanam ataupun dia nak nak buang begitu sahaja? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala,
Dia kata ma balagani min hadis, tidak sampai kepadaku apa-apa hadis, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah yang mauquf. Tapi dia kata wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Tapi Ibnu Umar ada diriwayatkan melakukannya. Mana Ibnu Umar bila dia potong dia tanam. Dan saya suka fatwa Syekh Abdul Muiz, Abu Al-Muiz. Dalam fatwanya dia kata memang tidaklah satu sunnah untuk kita tanam, tapi digalakkan di sisi majoriti para ulama. Mana sebahagian besar ulama menggalakkan. Dan dia kata walahu wajhun minal istihbab. Dia kata ada kebenaran galakannya itu, walaupun hadis itu dhaif. Hadzal hadis la yartaqi ila sihah. Hadis yang seumpama itu tidaklah sahih. Walahu wajhun minal istihbab. Tapi ada kebenarannya dari sudut galakan itu. Kenapa? Karena dia kata dia sebahagian daripada tubuh badan manusia. Ijra'an lil kulli lil juz'i 'ala al kull. Dia kata mastud sila minal badan. Apa-apa yang dikeluar daripada badan, fahuwa fi hukmul badan. Dia adalah daripada hukum badan. Ijra'an lil juz'i 'ala al kulli. Dia kata menjadikan yang juz'i seumpama yang kulli. Mana bukan sunnah Nabi yang macam sunnah-sunnah yang lain. Tapi dari sudut dia bahagian badan manusia. Jadi amat-amat digalakkan. Tapi kalau kita buang pun tidak haram. Kerana tidak ada nas yang khusus. Tapi dia digalakkan. Ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa mungkin setakat itulah untuk kali ini. As-siwak. Sambungannya ada 7 poin itu. Kita sambung pada masa yang akan datang. Ada soalan lagi? Last. Nak tanya apa-apa? Bismillah. Dia tajuk ni dia simple je. Dia tak melibatkan perbahasan yang banyak lah. Cuma saya tak sebut sini khitan. Tertinggal. Betul tak? Tertinggal ni. Berkhitan tu saya tak sebut. Patut lepas daripada lepas siwak, perkara yang penting ialah khitan. Mungkin saya akan sebut pada waktu yang lain lah. Tapi dalam nota ni saya tertinggal ni. Patut lepas siwak tu terus bincang pasal khitan. Kerana dalam babu khisalil fitrah, dalam bab khisal fitrah ni, selain daripada siwak, khitan tu adalah perkara yang penting dan melibatkan sikit sebanyak perbahasan lah. Hukum khitan, bila nak khitan, nampak? InsyaAllah ta'ala. Aku qul hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.